Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hazrin bin Sanusi. Hari ini akan membentangkan tajuk kertas kerja pluralisme mengikut pandangan Islam. Pendahuluan. Dalam peredaran zaman yang berubah sekarang, dengan teknologi menjadi alat-alat yang tidak akan dilepaskan daripada genggaman setiap individu dan menjadi medan pertempuran bagi setiap perbahasan dan perdebatan, isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan pastinya tidak akan lari dan sudah tentu akan ada isu-isu yang berkaitan dengan agama akan dibincangkan setiap hari. Agama tampil menjadi fokus utama apabila masyarakat sendiri dapat melihat dan menyaksikan apabila agama dikaitkan dengan kegiatan radikal, militan dan keganasan di satu pihak. Manakala di pihak yang lain pula dengan kejumudan, ketaksuban dan kemunduran umat. Agama pluralisme merupakan sebuah falsafah atau fahaman yang cuba untuk membuktikan kewujudan dan adanya pelbagai agama dan juga pembuktian segala dakwaan yang telah dibuat oleh setiap agama terhadap kebenaran agama tersebut. Secara ringkasnya, terdapat dua pendapat yang berbeza bagi maksud atau istilah agama pluralisme ini, iaitu sebahagian pihak mentafsirkannya sebagai kepelbagaian agama, manakala sebahagian pihak lagi mentafsirkannya sebagai kecenderungan atau dakwaan kesatuan kebenaran agama tersebut. Agama pluralisme ini merupakan sebuah konsep yang sangat luas berkaitan dengan penerimaan agama yang berbagai-bagai. Sebagai contoh, terdapat beberapa fahaman terhadap agama pluralisme ini, iaitu tiada agama yang tunggal dan eksklusif bagi menjadi sumber terhadap kebenaran. Menerima dua atau lebih kebenaran kewujudan agama. Menggalakkan dan meningkatkan kerjasama serta dialog di antara setiap agama yang berbeza untuk meningkatkan kefahaman. Hidup bersama-sama secara aman dan harmoni di antara penganut agama yang berbeza merupakan rujukan yang digunakan pada istilah sejarah pluralisme. Agama pluralisme merupakan falsafah yang berasal daripada Barat dan diperkenalkan dalam bentuk sistematik oleh John Hicks melalui karya penulisannya yang terdahulu yang bertajuk An Interpretation of Religion: Human Response to the Transcendent, yang diterbitkan pada asalnya pada tahun 1989. Menurut daripada penulisan Dr. Khalif Muammar Harris dalam bukunya Islam dan Pluralisme Agama, Memperkukuh Tauhid pada Zaman Kekeliruan, beliau menjelaskan bahawa akar umbi tercetusnya dan kewujudan fahaman pluralisme ini adalah berada di dalam sejarah pengalaman masyarakat Barat. Hal ini demikian boleh dibuktikan bahawa pada peringkat awal, kaum Nasrani yang mengamalkan fahaman dan sikap eksklusivisme terhadap penganut-penganut agama yang lain. Oleh hal yang demikian, fahaman eksklusivisme ini telah menimbulkan dan melahirkan kedagangan serta peperangan yang dahsyat di bahagian Eropah. Ahli teologi terkemuka yang menyokong fahaman inklusivisme ini, Karl Rahner, memberi kenyataan bahawa orang-orang daripada penganut agama lain akan mendapat perlindungan dan rahmat daripada Tuhan, walaupun penganut-penganut agama berlainan tersebut kekal dalam agama mereka. Hal ini demikian kerana mereka dianggap sebagai orang Kristian yang tidak dikenali, anonymous Christians. Pandangan tersebut telah turut disokong oleh C.S. Lewis yang menganut agama Nasrani. Bukti-bukti yang telah dikemukakan ini telah memaparkan dan menunjukkan bahawa telah berlakunya perubahan dan peralihan dari satu fahaman dan sikap eksklusivisme
kepada fahaman dan sikap inklusivisme ini. Namun begitu, fahaman inklusivisme yang di bawah ini juga dilihat mencukupi kerana fahaman inklusivisme menilai agama lain mengikut daripada fahaman agama sendiri yang dianggap lebih unggul berbanding dengan agama-agama yang lain. Maka dengan itu, diperkenalkan pula kepada segenap masyarakat pada ketika itu akan fahaman pluralisme yang melihat semua agama dan para penganutnya dari perspektifnya yang dianggap atau kononnya lebih terbuka dan realistik kepada semua masyarakat pada ketika itu. Agama atau fahaman pluralisme ini telah dibangunkan oleh beberapa ahli teologi beragama Kristian yang liberal dan ekumenis seperti Wilfred Cantwell Smith dan John Heath. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ubadullah bin Zafarullah. Nombor ID 2020494704. Seterusnya kita pergi ke bahagian 3, asal usul perkataan pluralism. Perkataan pluralism ini berasal daripada istilah dalam bahasa Inggeris iaitu plural yang bermaksud lebih daripada satu benda atau entiti. Mengikut daripada konteks falsafah klasik Greek pula, lawan bagi perkataan pluralism ialah monism yang bermaksud kedudukan falsafah yang mengiktiraf peraduan dunia iaitu persamaan semua objek di dalamnya, hubungan antara mereka dan pembangunan diri keseluruhan yang mereka bentuk. Dalam arti kata lain, monism merupakan sebuah konsep yang mengiktiraf satu bahan sebagai asas dunia. Umumnya, kewujudan pelbagai agama dan dakwaan terhadap kebenaran yang diutarakan setiap agama dirujuk sebagai falsafah yang digelar pluralism. Namun begitu, terdapat perkataan lawan bagi agama pluralism iaitu eksklusivism yang bermaksud hanya terdapat satu saja agama yang membawa kebenaran mutlak dan sahih, manakala agama-agama yang lain adalah palsu dan tidak benar. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi istilah iaitu inklusivism yang disebarkan dan dianggap sebagai jalan tengah di antara falsafah pluralism dan eksklusivism. Istilah agama inklusivism ini ialah terdapat dan wujudnya satu agama yang mutlak dan sahih, manakala agama-agama yang lain hanyalah sebahagian daripada kebenaran agama yang mutlak dan sahih tersebut. Seterusnya, bahagian 4, sejarah awal pluralism di Malaysia. Fahaman pluralism ataupun pluralisme agama di Malaysia dipercayai mula berkembang daripada pengaruh penyokong-penyokong dan pendukung-pendukung liberalisme di Indonesia. Hal ini seiring dengan perkara demikian, maka muncullah berbagai jenis isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh fahaman, agenda dan ideologi pluralisme ini. Antara isu-isu kontroversi dan hangat diperdebatkan dan diperbahasakan yang telah muncul ialah isu perancangan pembunuhan Suruhanjaya antara agama, iaitu Interfaith Commission IFC. Artikel 11, kebebasan beragama, religious freedom, isu kontroversi tuntutan penggunaan kalimah Allah dan lain-lain seumpama dengannya. Pluralisme agama didefinisikan sebagai kepelbagaian agama, juga boleh dikatakan sebagai dialog antara agama. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Mac 2010 yang bertajuk Religion, Pluralism in Divided World yang telah disampaikan di London School of Economics telah mendefinisikan pluralisme agama sebagai kebenaran dan menerima agama lain. Tindakan ahli politik Malaysia tersebut telah menghangatkan lagi suasana dalam kancah perdebatan masyarakat di Malaysia. Terdapat juga ahli falsafah yang berpendapat bahawa pluralisme bermaksud kepada pelbagai agama tetapi menolak tanggapan dalam penyemarataan semua agama, atau dalam kata mudah, menolak fahaman bahawasanya semua agama adalah sama. Bertitik tolak daripada perkara-perkara tersebut, maka bermulalah wacana demi wacana, perbahasan demi perbahasan dan perdebatan demi perdebatan bagi membincangkan isu-isu pluralism. Antaranya ialah wacana fahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaiman bin Azaman akan membentangkan tentang ahli dan golongan pluralism di Malaysia dan faktor penyebaran. Menurut seorang pendakwah bebas, Ustaz Ismail bin Ahmad, dalam seminar dakwah nasional 2012, terdapat 3 golongan fahaman pluralism di Malaysia. Yang pertama ialah kerajaan langit ayah Pin, iaitu ajaran Arifin Muhammad. Ajaran sesat ini mempromosikan satu ajaran yang mengajar semua agama adalah sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka suka.
Yang kedua ialah fahaman The Transcendent Unity of Religion atau Sophia Perennis. Golongan-golongan ini menyatakan bahawa Tuhan berada di titik puncak sementara semua agama yang ada mengalir ke bawah dari titik puncak tersebut. Hal ini juga demikian pada waktu yang sama. Semua agama naik dari bawah ke atas yang akhirnya akan bertemu kembali di titik puncak tersebut. Yang ketiga ialah penganut dan pengamal mazhab John Heath yang menyatakan semua agama adalah sama rata. Terdapat beberapa faktor penyebaran fahaman pluralism di Malaysia. Yang pertama ialah melalui laman seawal internet. Masyarakat bebas untuk mengakses maklumat di dalam internet tanpa diganggu oleh batasan seperti jarak, masa dan tempat. Hal ini kerana mengakses internet adalah sangat mudah dan terletak di ujung jari. Lebih-lebih lagi, majoriti masyarakat di Malaysia mempunyai kemudahan akses internet sama ada dengan menggunakan telefon pintar, komputer, laptop dan lain-lain. Yang kedua ialah melalui tayangan filem dan siaran di televisyen. Terdapat beberapa filem diterbitkan mengandungi unsur-unsur pluralism. Sebagai contoh, filem tayangan termahan Bollywood yang diarah oleh Karan Johar berjudul My Name is Han yang diterbitkan pada 2010 yang dibintangi oleh Datuk Shah Rukh Khan mendapat kontroversi hangat apabila adegan hero yang memegang watak bernama Han yang beragama Islam berkahwin dengan heroin yang memegang watak beragama Hindu. Antara filem-filem lain yang mengandungi unsur pluralism ialah Sepet, Gubra, Mu'alaf, The Life of Pi dan Tanda Tanya. Yang ketiga ialah melalui penulisan buku. Menurut Prof. Dr. Latifah Abdul Majid, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, terdapat beberapa buku yang diterbitkan oleh Indonesia dan Malaysia yang mengandungi unsur pluralism maupun liberalism yang boleh didapati antaranya ialah penulisan Nur Syolis Majid, Budi Munawar, Rashman, Azmu Yadi, Azra dan beberapa tokoh lain lagi. Yang keempat ialah melalui majalah. Sebagai contoh, artikel yang ditulis oleh Ulil Absar Abdullah di dalam majalah Gatra 21 yang diterbitkan pada 21 Disember 2002 dan majalah Kompas yang diterbitkan pada 18 November 2002 di bawah tajuk Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Semuanya menuju jalan benar, jadi Islam bukan agama yang paling benar. Yang kelima ialah melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Sebagai contoh, kursus Emotional Spiritual Cohesion ESQ yang diasaskan oleh Ari Ginaja Agustian telah dikesan mempunyai elemen-elemen fahaman agama pluralism. Di bawah syarikat ESQ Leadership Center yang berpusat di Jakarta, Indonesia, kursus ESQ ini tersebar ke Malaysia melalui beberapa buah penubuhan pusat pengajiannya. Pada 17 Jun 2010, Wan Zahidi bin Wan Teh yang merupakan mufti wilayah persekutuan pada ketika itu mengumumkan dan mewartakan ESQ adalah haram kerana terdapat 10 ciri-ciri penyelewengan di dalam kursus tersebut. Antara salah satu ciri penyelewengan tersebut ialah mempunyai fahaman yang bersandarkan kepada liberalism dan pluralism. Yang keenam ialah melalui badan-badan bukan kerajaan NGO. Terdapat beberapa NGO yang ditubuhkan didapati memainkan peranan dalam penyebaran fahaman pluralism. Antara NGO tersebut ialah Malaysia Interfaith Network, iaitu MIN. MIN mempunyai 20 badan gabungan yang kebanyakannya menyokong penyebaran fahaman pluralism di Malaysia. Antaranya Konrad Adenauer Foundation, KAF, Institut Kajian Dasar, IKD, Sister in Islam, SIS, Malaysia Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikh, Council of Church of Malaysia dan akhir sekali Rotary Club. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazir Naim bin Abdul Manan. Saya akan membentangkan poin seterusnya iaitu isu-isu pluralism di Malaysia. Walaupun fahaman pluralism ini bermula di barat, Malaysia yang merupakan negara Islam persekutuan juga tidak boleh lari daripada isu-isu ini. Hal ini demikian kerana di negara Malaysia yang hidup dengan masyarakatnya yang berbagai-bagai kaum dan agama ini juga mempunyai isu pluralism yang muncul. Antara isu-isu pluralism yang muncul di negara ialah yang pertama, isu kebebasan agama. Terdapat beberapa perkara yang berkenaan yang boleh dirujuk kepada isu kebebasan beragama di Malaysia, iaitu mengenai isu penubuhan Artikel 11, murtad, isu Pakatan NGO Malaysia di dalam proses UPR, pertikaian peruntukan perkara 121
Kerajaan Langit Ayapin dan kes pengikut Kerajaan Langit Ayapin iaitu Kamariah Ali. Kesemua isu-isu yang dibentangkan ini merupakan isu yang berkait rapat dengan mengenai tuntutan hak kebebasan beragama. Seterusnya, perkongsian, perayaan dan acara keagamaan. Isu-isu yang berkaitan dengan perkongsian, perayaan dan acara keagamaan ini telah dibangkitkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-68 pada 12 April 2005. Muzakarah telah mengeluarkan beberapa garis panduan kepada orang Islam yang turut merayakan hari kebangsaan atau keagamaan orang bukan Islam. Muzakarah mengeluarkan garis panduan tersebut untuk diguna pakai oleh masyarakat yang beragama Islam, terutamanya para pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Selain itu, isu pluralisme Malaysia juga ialah perancangan penubuhan Suruhanjaya Antara Agama Interfaith Commission IFC. Perancangan penubuhan Suruhanjaya Antara Agama ataupun Interfaith Commission bermula apabila Malaysian Consultative Council on Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism atau Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh menerusi memorandum mereka kepada Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001. Masyarakat Islam di Malaysia telah menentang sekeras-kerasnya akan penubuhan IFC ini sehingga tertubuhnya dan terciptanya Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs ACCIN. Penubuhan yang telah ditubuhkan ini telah melancarkan bantahan secara besar-besaran terhadap penubuhan IFC. Seterusnya, isu penggunaan kalimah Allah. Isu ini telah timbul apabila masyarakat yang bukan beragama Islam telah menggunakan kalimah Allah. Isu ini mula menjadi kontroversi dan hangat diperkatakan apabila surat khabar ataupun akhbar mingguan Herald menuntut Kementerian Dalam Negeri KDN supaya membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam akhbar yang diterbitnya. Isu tuntutan ini menimbulkan kebimbangan dan kerisauan masyarakat yang beragama Islam kerana dikhawatiri dan takut jika ianya akan mengelirukan masyarakat yang beragama Islam. Dan akhir sekali adalah pengharaman yoga. Isu pengharaman yoga yang telah menjadi perdebatan, perbahasan dan polemik apabila fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-83 yang bersidang dan berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober 2008. Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah melarang masyarakat beragama Islam mengamal dan melakukan yoga yang mempunyai unsur-unsur dan pergerakan seperti agama Hindu. Sebagai contoh, amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan, mantra dan pemujaan bagi tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan di pengakhirannya penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan-tujuan lain. Poin seterusnya yang ingin saya bentangkan adalah pluralisme menurut pandangan Islam. Pluralisme dipandang sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain oleh Islam. Namun, bukan bererti semua agama adalah sama maksudnya. Tidak menganggap bahawa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian kenali dan sembah. Islam merupakan agama yang bersifat universal ataupun alamiah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam kepada seluruh umat manusia tanpa membezakan antara jantina lelaki dan wanita, membezakan antara warna kulit, beza antara agama, kaum, bahkan Islam mengizinkan yang bukan Islam untuk bersama-sama menetap dan tinggal di dalam tanah air yang sama dengan penuh aman dan bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada umat Islam melalui Al-Quran Karim secara berulang kali bahawa Islam adalah agama yang bersifat universal. Sehingga 70 kali kalimah Al-Alamin yang bererti sekalian alam ataupun alam sejagat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam.
Dalam tafsir Ibnu Kathir, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Dia menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi umat Islam. Sesiapa yang menerima rahmat ini atau mengikut Muhammad lalu beriman dengannya dan membenarkannya, maka dia mendapat rahmat Allah, dan barang siapa yang melakukan perkara di sebaliknya, maka dia akan merugikan masa hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini membuktikan bahawa maksud Muhammad sebagai pembawa rahmat sekalian alam bukan membawa maksud menyeru kepada pluralisme agama, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa baginda membawa rahmat Islam yang boleh menjamin kebahagiaan dan keamanan seluruh umat manusia. Oleh hal yang demikian, sesiapa yang tidak menerima dan menjadikan sebagai panduan dan pegangan hidup, maka rugilah dia. Istilah pluralisme agama pula adalah merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama dan keselamatan boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Zaman moden ini masih ada sebahagian umat Islam yang masih keliru atau tidak tahu perbezaan antara pluraliti agama dan pluralisme agama. Pluraliti agama adalah fakta-fakta tentang kewujudan kepelbagaian dan perbezaan agama-agama di dunia. Sebagai fakta, pluraliti merupakan ketentuan Tuhan. Oleh hal yang demikian, ia adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Manakala pluralisme agama adalah pandangan fikiran, sikap dan pendirian seseorang terhadap realiti kepelbagaian dan fakta perbezaan tersebut. Bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam kekeliruan pluralisme agama, terdapat 5 perkara yang menjadi prinsip akidah seseorang Muslim yang wajib difahami. Prinsip ini sangat penting bagi memastikan seseorang Muslim itu mengekalkan jati dirinya dan keislamannya, walaupun dia berada di tengah-tengah masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Antaranya hanya Islam agama yang hak. Kedua, tiada titik pertemuan antara Islam dan agama lain di akhirat kelak. Selain itu, Islam adalah syarat amal kebaikan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Islam bukan kelangsungan daripada agama lain. Dan akhir sekali, kewajipan bara'ah daripada memperakui kepercayaan dan peribadatan agama lain. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang kesimpulan keseluruhan bagi tajuk yang kami bincangkan. Perkembangan awal pluralisme agama di Malaysia banyak dipengaruhi oleh gerakan liberalisme Indonesia. Pengaruh liberalisme ini boleh dilihat dalam gerakan liberalisme di Malaysia walaupun tidak menggunakan perkataan liberal. MCCB-CHS merupakan pelopor kepada gerakan liberalisme di Malaysia apabila slogan dialog antara agama diperkenalkan. Daripada slogan ini, maka muncul fahaman pluralisme agama. Terdapat sejana memahami pluralisme agama dalam erti dialog antara agama, kepelbagaian agama, toleransi antara agama, menerima kebenaran agama lain, dan terdapat juga sarjana yang menolak pluralisme agama kerana bagi mereka, pluralisme agama ialah satu fahaman yang bertentangan dengan akidah Islam. Penentangan ini berlaku kerana konsep pluralisme agama yang menganggap semua agama sama dan menyembah Tuhan yang sama. Faktor-faktor pengaruh penyebaran pluralisme agama di Malaysia terbahagi kepada 2, iaitu faktor secara langsung dan tidak langsung. Faktor secara langsung ialah dipengaruhi oleh gerakan liberalisme di Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat melalui faktor penyebaran melalui media massa seperti buku-buku, majalah, akhbar, televisyen dan internet. Faktor kedua ialah melalui penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan iaitu Emotional Spiritual Quotient. Faktor ketiga melalui ajaran keagamaan. Faktor keempat melalui badan-badan bukan kerajaan, NGO, dan faktor terakhir ialah pengaruh melalui tokoh-tokoh berfahaman liberalisme atau pluralisme. Faktor penggunaan teknologi maklumat seperti
Internet merupakan faktor penting dalam penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Bukan setakat di Malaysia, tetapi juga seluruh dunia maklumat dapat diperolehi dengan mudah dalam dunia globalisasi. Pada zaman sekarang, hampir semua masyarakat mempunyai telefon pintar. Maklumat-maklumat tentang pluralisme agama dan lain-lain boleh diperolehi di hujung jari sahaja, seperti aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, telah dijalankan dan seumpama dengannya. Faktor tidak langsung pula ialah jaringan kerjasama dengan individu dan juga organisasi di dalam Malaysia juga peringkat Asia atau antarabangsa. Walaupun individu dan organisasi ini tidak menyebarkan fahaman pluralisme agama secara langsung, tetapi turut mempromosikan fahaman ini. Sebagai contoh, individu atau organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak wanita, hak kanak-kanak dan juga golongan anti-hadis. Melalui individu dan organisasi ini, perkembangan pluralisme agama bertambah pesat dengan adanya sokongan daripada kedua-dua belah pihak. Pihak kerajaan serta masyarakat Islam di Malaysia seharusnya mengawasi pergerakan kumpulan-kumpulan atau aliran-aliran yang mempromosikan ajaran atau matlamat yang bertentangan dengan agama Islam sepanjang masa. Bukan hanya peka ketika isu atau perkara tersebut menjadi hangat dalam topik-topik berita atau perbualan sahaja. Dengan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.